Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita terus kepada ayat yang ke-12 pada pagi ini untuk saya membuat pengulangan apa yang telah pun kita baca pada pagi semalam, yang mana ayat yang ke-12 adalah ayat yang Allah menyebutkan tentang hasil daripada orang yang bersabar dalam mentaati Allah, meninggalkan maksiat, menghadapi musibah. Dia sabar dalam berdakwah dan sebagainya. Allah kurniakan syurga dan juga persalinan daripada sutera. Kemudian kita juga telah belajar pada ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 adalah ayat yang Allah menyebutkan tentang nikmat kerehatan, nikmat ahli syurga yang berada dalam keadaan yang santai, dalam keadaan yang bersenang lenang, berada di atas pelamin-pelamin. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang bagaimana nikmat udara, suhu yang terbaik untuk penghuni syurga. Kemudian kita akan masuk kepada ayat yang ke-14 pada pagi ini. Ayat 14 ni ayat berada pada muka surat yang ke-10. Tuan-tuan boleh lihat muka surat yang ke-10 ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Ayat 14 Allah Ta'ala berfirman, wadaniyatan alaihim zilaluha, sedangkan naungan pohon-pohon syurga itu dekat dengan mereka. Ini disebut nikmat mendapat teduhan, nikmat mendapat naungan di bawah pohon-pohon di dalam syurga. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, untuk dapatkan rasa ataupun untuk penghayatan, kita kena berada pada tempat orang-orang Arab yang ada di zaman Nabi. Kita tahu di bumi Arab ini suasananya panas, terik panas. Maka apabila Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran, adalah ayat-ayat yang sangat kena pada kehendak dan kemahuan mereka. Jadi antara nak menghilangkan panas, apa dia? Allah memberikan tempat teduhan-teduhan. Jadi orang-orang Arab ni apabila dia dengar syurga ni, nanti berada di bawah teduhan naungan pohon-pohon, mereka berasa lagi rasa apa? Rasa teruja untuk mereka merasai tentang nikmat syurga. Kalau sebelum ni kita belajar nikmat apa? Diberikan minum air. Mungkin kita terfikir, kenapa ada nikmat minum air? Kerana bumi yang panas, maka ia sangat bergantung kepada air. Semalam kita cerita juga tentang mereka diberikan udara yang nyaman. Jadi moga-moga nikmat-nikmat itu kita sama-sama dapat diberikan oleh Allah Azza wa Jalla apabila kita masuk ke dalam syurga. Kemudian Allah sebut nikmat yang berikutnya, wa dhullilat qutufuha tadhlila, buah-buahannya pula dipermudahkan dengan semudah-mudahnya.
dalam ayat tu kalau tuan-tuan lihat ada pengulangan penyebutan perkataan zullilat. Zullila diulang 2 kali. Wa zullilat, lepas tu diulang tadlila. Dalam Al-Quran, jika satu kalimah itu maknanya sama, diulang sebanyak 2 kali, ia nak memberikan dari sudut penekanan. Bukan sekadar buah-buah tu mudah nak dapat, nak ambil, nak petik dia, tetapi Allah nak kata mudah sangat. Nak kata mudah sangat tu, Allah mengulangi perkataan zullila sebanyak 2 kali. Dalam ayat itu, kalau tuan-tuan lihat pada perkataan qutuf tu, perkataan qutuf ia merujuk kepada buah-buahan yang berada dalam bentuk tangkai. Itu dipanggil qutuf. Jadi ayat ini untuk lebih lanjut, kalau kita melihat apa yang diulas oleh Al-Imam Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata apa? Buah-buahan yang ada dalam syurga ni tidak menyusahkan orang yang ingin memetiknya. Bahkan dahan-dahan pokok buah-buahan tu dia akan sengaja turun dekat dengan penghuni syurga. Bayangkan. Jadi tuan-tuan tak perlu lagi nak ambil galah tolong jolokkan. Tak perlu. Tak perlu nak panjat pokok tiba-tiba jatuh ke. Tak perlu. Tengok buah tu alamak tingginya. Tak ada. Di dalam syurga Allah tidak akan memberikan sedikit pun ruang ahli syurga ini susah. Dia tak perlu dia nak bangun untuk dia ambil buah. Kalau kita baca dalam tafsir As-Sa'di, mengatakan buah-buahan itu Allah dekatkan bagi orang yang inginkan buah tu. Dia boleh diambil dalam keadaan duduk boleh, dalam keadaan berdiri boleh, dalam keadaan berbaring pun boleh. Kenapa Allah buat macam tu? Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, kamu dah susah dekat dunia, macam-macam kamu buat, inilah berkat orang yang sabar. Sebab tu dekat dunia ni tempat kita kena berpayah-payah. Sebab nanti di hari akhirat Allah bagi kesenangan. Dia punya tahap senang tu, kalau kita baca tu sampaikan dahan-dahan pohon buah-buahan itu dia sendiri akan turun. Sambil duduk tuan-tuan teringin nak buah, maka buah itu akan datang sendiri, boleh ambil. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring. Itulah nikmat syurga yang Allah janjikan kepada golongan al-abrar. Kalau kita melihat dalam ayat lain, ada juga Allah mengatakan maksud yang sama, iaitu pada suratul Rahman ayat nombor 54, wajanal jannatain nidan. Nanti insya-Allah kita akan belajar suratul Rahman pada bulan Syawal. Habis Ramadan kita masuk nanti dalam suratul Ar-Rahman. Itu dalam senarai silibus dia. Kalau tuan-tuan lihat dalam surah lain, tuan-tuan boleh baca dalam suratul Al-Haqqah ayat nombor 22, kutufuha daniyah. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita terus pergi kepada pengajaran ayat yang kita pelajari sebentar tadi bagi ayat yang ke-14. Apa yang kita dapat belajar? Nombor 1, penghuni syurga Allah Ta'ala akan tempatkan di bawah naungan pohon-pohon. Pohon apa? Nanti waktu kita belajar dalam suratul Waqi'ah, Allah akan sebut antaranya ada pohon yang daun dia besar, panjang macam daun pokok pisang. Cuma tuan-tuan janganlah gambarkan pokok pisang tu sama macam akhirat. Tapi dia akan berbaur di bawah pohon-pohon. Dalam syurga, hadis sebut ada satu pokok ni, dia punya besar pokok tu, saya pernah sebut sebelum ni, kalau ada orang naik kenderaan yang paling laju 100 tahun dia memandu, takkan dapat melintasi pokok itu lagi. Dia punya naungan-naungan di dalam syurga.
Okay. Pelajaran yang kedua kita dapat belajar, penghuni syurga tidak akan mengalami sebarang kepayahan dan kepenatan di dalam syurga. Allah takkan bagi kita payah sedikit pun dalam syurga. Tapi dekat dunia ni kena berpayah lah. Nak belajar pun kena duduk, sakit kaki, lenguh, nak pergi ke masjid kena gout, macam-macam. Tapi dalam syurga jangan bimbang, sihat, umur Allah bagi kekuatan 100 orang nanti dia di dalam syurga. Dalam syurga semua jadi muda, tak ada jadi tu, tak ada jadi tu. Tapi dekat dunia kena berpayah, berjalan di dalam kegelapan nak pergi ke masjid, banyak buat amal-amal soleh ke hulu dan ke hilir, tetapi yakin tentang nikmat syurga yang Allah beri kepada orang yang bersusah payah melakukan amal soleh. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarira. Ayat 15 ni kalau kita sambung dia dengan ayat yang sebelumnya, ayat 14, macam mana nak kaitkan dia? Apa perkaitan dia? Kalau kita sambung dengan ayat nombor 13 juga, apa perkaitan dia? Nak tahu perkaitan, kita tengok dulu terjemahan dia. Ayat 15 Allah kata diedarkan kepada mereka. Mereka ni siapa? Penghuni syurga golongan al-abrar ni, diedarkan kepada mereka. Diedarkan ni waktu tu mereka berada di waktu bila? Dalam keadaan apa? Kena ambil balik ayat yang sebelum ni. Kan mereka dalam keadaan apa? Muttaqiina fiha 'alal araik. Kan mereka duduk bersandar, duduk bersila di dalam syurga di atas pelamin-pelamin. Pada waktu itu, kalau kita gabung dengan surah Yasin kita baca hari semalam bersama dengan pasangan-pasangan, jadi kalau duduk-duduk sembang-sembang maka tak sempurna kalau tak ada kalau tidak ada hidangan. Tapi kalau nak teringin, nak makan buah, saya sebut tadi dah, pohon tu akan datang sendiri. Nak makan buah apa, dia akan turun. Nak musangking, datang turun. Nak apa, nak manggis, dia makan. Nak apple, dia datang. Tapi bukan buah-buah saja. Tuan tengok kalau raja-raja makan, dia perlu ada apa? Dia perlu ada buah kan? Tetapi dalam masa yang sama, ahli syurga ni sambil bersembang-sembang di dalam syurga, mereka akan diedarkan bi'aniyatin min fiddah, iaitu bekas air yang dibuat daripada perak. Dia akan dapat bekas air yang dibuat daripada perak. Tapi bukan bekas air daripada perak saja, termasuklah wa akwabin, dan gelas-gelas minuman kanat qawarira, yang keadaannya jernih. Okey, ayat ni Allah sebut, sebenarnya Allah tak sebut dalam tu ada apa tau. Allah nak kata bekas minum dengan bekas makan tu pun dah cantik dah. Dia dalam syurga ni setiap satu nikmat, setiap satu nikmat. Dia bukan package, dia setiap satu tu lain. Nikmat bekas minuman tu pun dah cantik, dah indah. Bekas nak letak makanan tu pun dia punya cantik dan indah. Belum lagi makanan dalam tu. Okey, jadi ayat ni Allah nak katakan nanti waktu dia duduk bersantai-santai muttaqiin kita belajar tu, maka akan diedarkan kepada mereka bekas-bekas makanan ke, dan juga termasuk bekas minuman yang dia ni seperti lutsina tapi dia perak.
Dia bukan kaca. Dia macam kaca, tapi dia bukan kaca. Dia macam kaca. Dia buat daripada perak. Okey. Sebelum tu, izinkan saya menerangkan dulu apa itu akwabin. Tengok dulu apa tu akwabin. Okey, tengok pada nota muka surat nombor 17. Tengok muka surat nombor 17. Apa itu akwab? Al-Imam Qurtubi dalam tafsir Jami' li Ahkamil Quran mengatakan, perkataan akwab adalah jamak plural bagi kalimah kub. Kita kan sebut macam cup kan, wallahu a'lam mana dapat tu, tapi Quran kata kalau satu dia panggil kub, kalau banyak akwab. Apa itu kub? Apa itu akwab? Kata Imam Qurtubi, jenis bekas minuman yang tidak mempunyai telinga dan dia tidak ada tempat keluar air muncung seperti teko. Maknanya apa? Gelas lah. Gelas ni macam gelas ni. Gelas ni dia ada telinga tak? Telinga tu kan cawan, kan ada tempat pegang dia. Yang ni dia tak ada telinga, dia tak ada muncung macam muncung teko tu. Itulah dia panggil akwab. Okay. Jadi Allah kata nanti diedarkan kepada mereka bekas-bekas minuman dan juga akwab yang dibuat daripada mana? Dibuat daripada perak. Tapi walaupun dia perak, dia nampak jelas bentuk dia seperti kaca. Okey, kita tengok dulu dia punya tafsiran ayat dia. Okey, kita lihat apa kata Al-Imam Qurtubi dalam tafsir Jami' li Ahkamil Quran. Kata Imam Qurtubi, para pelayan mengelilingi orang yang membuat kebajikan apabila mereka menginginkan minuman. Okey. Dalam ayat ni Allah tak bagi tahu lagi kepada kita siapa yang akan edarkan bekas makanan, minuman seperti gelas-gelas yang dibuat daripada perak tetapi dia nampak seperti kaca. Siapa yang edarkan? Yang pasti bukan bibi tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada satu khadam di dalam syurga. Nanti kita akan jumpa ayat dia. Allah tak cerita lagi. Nanti ada satu khadam dan bukan juga pasangan kita. Bukan isteri, bukan bidadari, bukan. Dia ada orang lain. Makhluk yang khas yang akan mengedarkan bekas-bekas minuman dan makanan itu. Okay. Nanti kita akan jumpa siapa mereka tu. Okay. Kemudian kalau kita baca dalam ayat ni, seolah-olah Allah hanya memberitahu bekas makanan dengan bekas minuman tu, gelas-gelas tadi tu hanya dibuat daripada perak kan. Tetapi kata Al-Imamul Qurtubi, kalau kita baca dalam ayat lain, contoh, cuba kita lihat dalam surah Az-Zukhruf ayat nombor 71. Okey, buka surat nombor 16 dan nota tu, kita akan jumpa ada ayat lain yang Allah kata sebenarnya ada bekas-bekas makanan ni juga, gelas juga Allah buat daripada emas. Tapi dalam surah tadi Allah sebut daripada perak. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, siapa yang akan mengedarkan bekas-bekas itu nanti dekat dalam surah Insan kita akan jumpa. Tapi saya sebut dulu awal-awal, mereka ini digelar dengan nama wildan, iaitu anak muda lelaki. Mereka ni akan jadi khadam. Mereka ni siapa? Asal dari mana? Adakah mereka itu penduduk dunia tetapi masuk syurga jadi khadam kepada penghuni syurga? Nantikan perbahasan dia pada ayat yang tertentu, kita akan kupas.
Jadi daripada ayat ni apa yang kita dapat belajar? Nombor satu, Allah bagi tahu kepada kita penghuni syurga mempunyai khadam yang sentiasa berkhidmat di dalam syurga. Apa khidmat mereka? Dia pastikan penghuni syurga ni dapat apa? Dia dapat makan, dia dapat minum. Tuan-tuan tak perlu nak panggil dia. Kita banyak kali kita panggil bibi kita kan, tak dengar-dengar. Contoh kan, nak minum kat kedai, tekan loceng banyak kali, tak datang-datang. Sampai dah jadi dalam syurga tak perlu. Tuan-tuan nak makan je, pup, ada orang edarkan pinggan. Tuan-tuan nak minum, akan ada. Sebab mereka ni, kalau kita baca dekat ayat tu, kalau kita baca dekat ayat yutafu tu maksud dia apa? Dia macam tawaf. Maksudnya kita nanti akan ada khadam yang dikeliling kita dalam setiap waktu. Tak perlu nak panggil dia, tak perlu. Dia akan datang keliling kita. Okey. Dia macam tuan-tuan makan dalam bentuk, selalu kan kalau kita makan kalau buat jamuan catering kan ada orang yang ambil pinggan, orang yang tolong tambah kan. Tapi dia pasti tak sama di dalam syurga. Kemudian yang kita dapat belajar pada pagi ini, nikmat yang Allah nak bagi tahu kepada kita, bekas minuman di dalam syurga dibuat dari perak, tapi dia boleh tembus cahaya. Kenapa? Sebenarnya Allah ni dia nak tunjukkan penghuni syurga ni, dia punya hebat dia ni. Allah nak menunjukkan itulah cara orang yang mewah, diberikan kemewahan di dalam syurga. Tapi dekat dunia kita tak boleh ada bekas minuman dan makanan daripada emas dan perak kan. Kita belajar kan. Kenapa Allah nak kata perak? Oi, mahalnya. Tapi dia nampak seperti kaca. Sebenarnya Allah nak bagi tahu pada kita, itulah layanan yang akan dapat bagi penghuni syurga. Okey, satu lagi tuan boleh tambah kalau tuan nak tambah. Kenapa Allah tak jadikan dia kaca je? Kenapa Allah tak buat gelas minuman tu daripada kaca? Sebab apa? Kalau kaca, dia jatuh, pecah. Kalau dia pecah, mungkin boleh mencederakan ahli syurga. Jadi Allah ni nak kata pada kita, dia punya bekas minuman tu nampak macam kaca, tapi dia bukan kaca, dia buat daripada perak. Maknanya Allah ni bukan sekadar nak tunjuk kita ni seperti VIP, tapi Tuhan nak kata selamat, bekas tu sendiri selamat, takkan pecah, takkan mencederakan ahli syurga. Jadi moga-moga Allah memilih kita dengan rahmatnya untuk kita ditempatkan oleh Allah di dalam syurganya. InsyaAllah besok kita sambung lagi apakah nikmat syurga yang berikutnya pada ayat yang ke-16. InsyaAllah kita akan sambung pada hari yang berikutnya. Sebelum tamat, tuan-tuan cuba belik sekejap dekat nota tu. Saya ada letakkan tajuk muka surat nombor 61. Tengok muka surat nombor 61, jumpa tak nombor dia? Saya dah besarkan nombor dia. Nampak kan? Sebelum ni kan jenuh nak cari muka surat. Okey, muka surat 61 saya ada letakkan 22 kelebihan zikir. Nanti kita akan belajar, sebab dalam surah Insan ada sebut tentang zikir. Lepas tu tuan-tuan tengok muka surat nombor muka surat nombor 85. Belik sekejap, tengok muka surat nombor 85. Saya ada lampirkan juga nota bertajuk 7 kelebihan salat fardu. Kenapa ada nota tentang salat fardu ni? Kerana dia ada maklumat dalam suratul Al-Insan. Okey, dah selesai. Okey, kemudian ada satu lagi nota tambahan. Cuba lihat muka surat 123. Muka surat 123.
Saya ada letakkan juga nota tambahan bertajuk kelebihan salat malam. Kelebihan salat malam, lebih kurang ada 17 kelebihan. Ia akan berakhir nota ini pada muka surat 140. So baca terlebih dahulu, insya-Allah nanti kita akan kupas sedikit demi sedikit insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.